Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 27 Januari 2023 bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu mencadangkan Ahmad Zahid Hamidi direhatkan dari tugas TPM sementara menunggu keputusan kesnya. Menurut Faizal, tindakan itu merupakan pendekatan terbaik yang boleh diambil oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Selain itu, kata Faizal lagi, jawatan Zahid dalam kerajaan semasa dia menjalani prosiding rasuah memberi tekanan yang tidak wajar kepada mahkamah. Dalam satu kenyataan media, Faizal menegaskan permohonan Zahid yang memetik kepentingan negara turut memberi tekanan kepada hakim yang mendengar kes sekaligus akan menjejaskan prosiding kes. Bekas Menteri Besar Perak itu mengulas permohonan Zahid kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur supaya pasportnya dikembalikan secara kekal bagi membolehkannya menjalankan tugas rasmi sebagai timbalan Perdana Menteri. Dalam afidavit menyokong permohonan itu, Zahid yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah berkata dia telah diberi mandat oleh Anwar untuk mewakilinya dalam beberapa urusan pentadbiran. Oleh demikian, katanya tanpa memegang pasport sendiri akan menjadi halangan tugasannya sebagai timbalan Perdana Menteri. Pasport Zahid sebelum ini diserahkan kepada mahkamah sebagai syarat jaminan tambahan selepas dia didakwa atas 47 pertuduhan rasuah, jenayah pecah amanah dan pengubahan wang haram yang mana prosidingnya kini di peringkat pembelaan. Berikutan desakan Faizal itu, Isham Jalil bingkas membalas dengan menyaran bekas Menteri Belia dan Sukan itu supaya fokus pada pertuduhan yang bakal dihadapi pemimpin partinya. Ketua Penerangan UMNO itu menyela Faizal supaya tidak sibuk dengan urusan Zahid kerana pelantikan jawatan TPM merupakan budi bicara PM. Dalam satu kenyataan hari ini, Isham memberi pesanan kepada Faizal, Bersatu atau rakannya yang lain supaya bersedia dihadap ke muka pengadilan dan menjadi kluster Mahkamah 2.0. Isham mendakwa mereka harus bersedia akibat kes rasuah dan skandal penyalahgunaan dana kerajaan yang terbesar dalam sejarah Malaysia. Terdahulu hari ini, Faizal menyaran Zahid direhatkan daripada tugas TPM sementara menunggu kes mahkamahnya selesai. Kata Faizal, jawatan Zahid dalam kerajaan yang sedang menjalani prosiding rasuah memberi tekanan yang tidak wajar kepada mahkamah. Bekas Menteri Besar Perak itu mengulas permohonan Zahid kepada mahkamah baru-baru ini supaya pasportnya dikembalikan secara kekal bagi membolehkannya menjalankan tugasan rasmi. Dalam pada itu, Isham yang juga ahli MKT UMNO berkata ketika Bersatu berada dalam kerajaan, pemimpin parti itu banyak terlepas daripada pendakwaan kerana wakil rakyatnya bertindak melompat parti. Sebuah mahkamah di Luxembourg bersetuju mengetepikan perintah yang membenarkan waris Kesultanan Sulu merampas aset Malaysia. Ia dipercayai merujuk dua anak syarikat Petronas yang dirampas waris Kesultanan Sulu tahun lepas berikutan pertikaian dengan Malaysia. Dalam satu kenyataan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Azalina Othman Said menyifatkan keputusan itu sebagai kemenangan untuk Malaysia. Julai lalu, waris Kesultanan Sulu mendapat perintah penahanan untuk merampas aset Petronas Azerbaijan, Shah Deniz dan Petronas South Caucasus yang didaftarkan di Luxembourg. Tindakan waris Kesultanan Sulu merampas aset Petronas itu adalah sebahagian daripada permohonan mereka untuk menuntut 63.34 bilion ringgit daripada kerajaan Malaysia. Ia merupakan tindak balas kepada tindakan Malaysia yang memotong bayaran pajakan tahunan sebanyak RM5,300 kepada Kesultanan Sulu pada 2013. Waris Sulu pada mulanya membawa perkara itu kepada Timbang Tara Sepanyol pada Julai 2019 dan Penimbang Tara yang dilantik Gonzalo Stampa membuat keputusan memihak kepada pihak yang menuntut. Bagaimanapun, Azalina berkata Mahkamah di Sepanyol telah membatalkan pelantikan Stampa dan membatalkan keputusannya yang memihak kepada Sulu. Malaysia berhujah bahawa Stampa tidak layak untuk menimbang tara dalam kes itu kerana dia sedang disiasat oleh pendakwa rakyat Sepanyol atas dakwaan menghina perintah mahkamah di Sepanyol dan Perancis. Berita seterusnya, Khari Jamaluddin tidak terkejut sekiranya digantung maupun dipecat UMNO dalam mesyuarat MKT malam ini walaupun tidak melalui lembaga disiplin. Menurut Khari, terdapat beberapa pemimpin sebelum ini juga digantung oleh parti menerusi keputusan MKT tanpa berpeluang pertahan diri.
Memetik laporan utusan Malaysia, bekas Ketua Pemuda UMNO itu memaklumkan setakat ini, beliau masih belum menerima sebarang komunikasi dari lembaga disiplin untuk memberi keterangan atau alasan mengapa beliau perlu dipecat maupun digantung. Tambah kali lagi, proses berkaitan disiplin perlu melalui lembaga disiplin, namun menurutnya MKT banyak buat keputusan tanpa melalui lembaga itu dengan memetik contoh bekas ahli MKT Tajuddin Abdul Rahman dan Ketua UMNO Al-Usta Muhammad Yusof Ismail yang terus digantung. Mengulas lanjut tentang kemungkinan berdepan pergantungan, Khairi berkata beliau menunggu sehingga keputusan dibuat. Selain menegaskan sebarang tindakan disiplin ahli mestilah melalui lembaga disiplin. Semalam, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata bukan soal status Khairi sahaja yang akan dibincangkan, malah nasib beberapa individu lain yang dilihat mensabotaj parti pada PRU 15 turut akan diputuskan MKT. Ditanya pemberita berapa ramai pemimpin atau ahli UMNO yang bakal dipecat atau digantung, Zahid berkata ini akan didedahkan selepas mesyuarat MKT. Pertikaman lidah antara pemimpin UMNO dan PAS berterusan berhubung isu pemberian wang tunai kepada pengundi semasa PRU 15 lalu. Timbalan Pengerusi UMNO Johor, Nur Jaslan Muhammad, menyifatkan Abdul Hadi Awang mengalami kemurungan politik yang melampau selepas mengatakan pemberian wang kepada pengundi sebagai sedekah. Kenyataan Nur Jazlan yang dimuat naik di Facebook bagaimanapun dibidas Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syahari yang mendakwa bekas ahli Parlimen Pulau itu sebenarnya mengalami gangguan mental. Fadli yang membalas di Facebooknya berkata Nur Jazlan terpaksa menongkar arus dengan menjadi penyokong tegar Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Ini walaupun kata Fadli Menteri Besar Johor, On Hafiz sendiri meminta Zahid supaya berundur dan Pengerusi UMNO Johor, Hasni Muhammad setuju agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO dipertandingkan. Sebelum ini, On menggesa Zahid berundur berikutan prestasi buruk BN pada PRU lalu, manakala Hasni meminta dua jawatan tertinggi dalam UMNO dipertandingkan. Ahad lalu, Zahid menggelar Hadi sebagai hipokrit berkenaan isu pemberian wang kepada pengundi. Dia juga menggelar Hadi sebagai ulama politik dan memintanya supaya tidak menukar fatwa sesuka hati. Pemimpin PAS dicabar mendedahkan siapa individu dalam video yang memberi wang tunai kepada pengundi sambil dikehendaki bersumpah. Menurut Pengerusi PH Terengganu Raja Bahrin Shah Raja Ahmad, amat penting untuk PAS menjawab persoalan itu ketika isu sedekah terus diperkatakan orang ramai. Dalam kenyataan kepada Malaysia Kini, Raja Bahrain turut mempersoalkan sama ada orang di dalam video itu AJK kawasan PAS di Terengganu dan adakah benar video pemberian sedekah itu berlaku di sebuah surau di kawasan Bukit Payung. Raja Bahrain berkata banyak pihak menyatakan perbuatan yang terakam dalam video tersebut bukannya sedekah tetapi rasuah kerana ia melibatkan ikrar yang penerima mesti mengundi PAS. Raja Bahrain turut memohon supaya PAS menjelaskan atau sekurang-kurangnya menafikan tuduhan yang serius itu. Terdahulu, isu pemberian wang kepada pengundi di Terengganu diperdebatkan banyak pihak selepas Presiden PAS Abdul Hadi Awang mendakwa peraturan sedia ada hanya melarang calon yang bertanding dan wakil mereka berbuat demikian. Kenyataan dibuat selepas UMNO Terengganu menfailkan petisyen untuk membatalkan keputusan PRU 15 bagi kawasan Parlimen Kuala Terengganu, Marang dan Kemaman. Ketika sesetengah pihak mendakwa ia adalah tindakan merasuah pengundi dan menjadi kesalahan dalam pilihan raya, Hadi sebaliknya menegaskan wang berkenaan sekadar sedekah. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.